apabila ditangkap, polis diberi kuasa 28 hari untuk menyimpan kamu. Kenapa 28 hari? Padahal standard antarabangsa adalah 7 hari, 14 hari untuk jenayah yang lebih besar, 7 hari untuk jenayah yang biasa. Yang itu pun hanya diluluskan oleh magistrat ataupun pihak polis lepas 24 hari bawa kepada magistrat, mohon untuk tambahan jamin, mungkin diberikan 4 hari ataupun 3 hari. Okey, dan maksimum 7 hari. Tapi di sini tiada magistrat, tiada mahkamah. 28 hari diberikan kepada polis. Dan satu lagi isu yang besar di bawah SOSMA adalah tiada jaminan ditawarkan kecuali dalam keadaan yang sangat terhad di mana wanita dan kanak-kanak. Itu pun kita ada kes-kes di mana jaminan tidak diberikan juga. Dan rata-rata hampir 90% tidak diberikan jaminan sehingga kes mereka selesai. Maksudnya kalau 5 tahun, selepas 5 tahun mahkamah putuskan mereka adalah tidak bersalah, apa berlaku kepada 5 tahun yang mereka duduk dalam. Selepas riman 28 hari polis, dia akan sambung riman penjara selama-lamanya sehingga kes dia selesai. Dalam kes-kes yang seorang sering terima, rata-rata hampir ke semua tahanan SOSMA alami penyiksaan dalam tahanan. Dan jadi penyiksaan sangat ketara, tidak boleh dinafikan. Ini bukan sesuatu yang baru. Sejak zaman IEC lagi penyiksaan dalam tahanan, terutamanya semasa penggunaan undang-undang tanpa bicara, sangat rampant. Dan penyiksaan dari segi fizikal, mental, seksual masih berterusan. Dan salah seorang bekas tahanan yang baru-baru ini kita adakan town hall sesi SOSMA ini menyatakan dia seolah-olah ingat penyiksaan ini adalah salah satu prosedur SOP untuk mendapatkan maklumat ataupun seseorang untuk mengaku kesalahan. Dia tidak pun tahu itu adalah satu kesalahan dari pihak polis. Dia tidak tahu, dia tidak sedar itu adalah satu jenayah kalau dilakukan oleh sesiapa sahaja yang menyiasat kes mereka. Saya akan terangkan sedikit metodologi daripada kajian inilah. Yang pertama, kita menggunakan kaedah pendekatan kualitatif yang bermakna kita mengadakan temu bual secara bersemuka, dan satu daripada temu bual kita laksanakan secara menelpon lah. Dan temu bual dijalankan bersama 9 individu. Responden kita adalah 3 bekas banduan, 2 bekas tahanan, 3 keluarga tahanan dan 1 keluarga bekas tahanan yang menetap di beberapa negeri di Malaysia dan temu bual dijalankan pada bulan Ogos dan awal September 2023. So kita ada satu perbincangan umum yang dijalankan di sini dengan kehadiran 120 individu, keluarga dan pihak berkepentingan lain, di mana matlamat kenapa kita melakukan town hall ini adalah untuk kita mengambil input, pandangan, pengalaman dan paling penting adalah pengesahan daripada pihak keluarga sendiri dan mereka yang terkesan daripada SOSMA. Dan dapat majoriti bekas tahanan, banduan dan keluarga tahanan adalah terdiri daripada kumpulan B40. Hanya segelintir kecil dalam kajian ini terdiri daripada kumpulan yang M40 dan juga T20. Dan yang kedua, tahanan merupakan penyumbang aktif dalam keluarga. So rata-rata semua responden yang kita tanya dalam kajian ini penyumbang aktif dan memang memberi sumbangan kewangan kepada keluarga mereka, termasuklah menyediakan keperluan asas. Dan yang ketiga, majoriti daripada responden menganggap diri mereka sebagai ketua isi rumah. Jadi persoalan yang berlaku pada hari ini, apa yang berlaku kepada tahanan, kepada keluarga tahanan semasa dan selepas penahanan SOSMA. Majoriti responden telah kehilangan pendapatan utama dan menanggung beban berganda lah. Ramai tahanan muda yang keluar, bila keluar tu semasa pandemik, jadi berlaku bebanan berganda lah. Di samping orang lain tak ada kerja, kita keluar, kita nak cari kerja, kita pun tak dapat kerja. Rata-rata pendapatan yang diterima oleh tahanan sebenarnya digunakan untuk memberi keperluan asas kepada keluarga, dan mereka keluarga memang bergantung kepada pendapatan utama tahanan. Dan di sini berlaku ketidakstabilan kewangan lah akibat penahanan SOSMA. Memang baik, rata-rata responden secara khusus menyebut bahawa kos yang paling banyak membebankan pada keluarga mangsa adalah kos pertambahan semasa melawat
yang boleh mencecah RM1000 sebulan dan juga kos guaman. Dan kos kedua yang membebankan tahanan dan keluarga adalah kos guaman. Hanya sebahagian daripada responden yang ditemubual telah mengambil khidmat peguam. Penting untuk saya nyatakan di sini, kebanyakan mereka melantik peguam hanya untuk mengetahui untuk mengetahui situasi sebenar yang dihadapi, sebab ini juga adalah pertama kali mereka mendengar tentang SOSMA. Jadi kos yang mencapai ribuan hingga ratusan ribu ringgit ini bukan saja memberikan tekanan kewangan yang besar, tapi juga menjadi satu lagi faktor yang merumitkan kehidupan mereka lah dalam mempertahankan ahli keluarga. Memang rata-rata bila kita buat kajian ni, rata-rata mengatakan majoriti kanak-kanak yang dijaga oleh ahli keluarga terjejas secara emosi, fizikal dan mengalami perubahan tingkah laku. Dan tidak hanya itu, aspek pendidikan dan persekolahan kanak-kanak turut terjejas lah. Dan ini juga termasuk pelbagai sentimen, sebenarnya stigma terhadap tahanan SOSMA bukan saja terkena pada tahanan dan keluarga, tetapi juga kanak-kanak. Yang ketiga, dalam temubual kita ada ruang untuk cadangan daripada ahli keluarga, bekas tahanan, bekas banduan, cadangan-cadangan mereka bagi meningkatkan taraf sosioekonomi tahanan daripada SOSMA. Mungkin saya akan bacakan sedikitlah. Pindaan yang pertama adalah pindaan Seksyen 13 SOSMA, di mana ia berkaitan dengan hak untuk diikat jamin dan menggesa agar Seksyen 13 SOSMA ini diberi moratorium supaya peruntukan ini tidak lagi digunakan sehingga pindaan SOSMA selesai. Kedua, pindaan Seksyen 45 SOSMA, di mana pindaan ini menyoroti kekurangan hak dan akses orang kena tahan kepada peguam dan ahli keluarga selama 28 hari dan gesaan terhadap dan tuntutan untuk mengamalkan prinsip siasat dulu tangkap kemudian serta moratorium agar peruntukan ini tidak lagi digunakan sehingga pindaan SOSMA selesai. Seterusnya, responden juga meminta mempercepat tarikh bicara dan memberikan keutamaan kepada pengaturan tarikh bicara dalam kes-kes SOSMA, disebabkan ramai antara keluarga berada dalam keluarga P40 dan banyak isteri ibu tunggal yang terpaksa menghadapi tekanan kewangan dan tekanan-tekanan lain dalam kehidupan mereka. Dan antara lain adalah perlunya ada platform sokongan selepas daripada pembebasan yang menawarkan perkhidmatan pemulihan psikologi, bantuan dalam mencari pekerjaan atau memulakan perniagaan dan sokongan kewangan jika perlu. Dan kemudian adalah sokongan kepada ibu tunggal, di mana kerajaan mesti memberikan sokongan khusus kepada ahli keluarga, terutama ibu tunggal, termasuk bantuan kewangan dan juga bantuan kewangan khas. Sama seperti tadi, pemulihan ideologi bagi mereka yang terlibat dalam aktiviti yang meragukan tetapi bukan pengganas. Dan yang terakhir, antara cadangan daripada responden adalah menyediakan peluang pendidikan dan kemahiran TVET di dalam penjara bagi membolehkan tahanan mendapatkan kemahiran yang boleh digunakan dalam kehidupan selepas dibebaskan. Masa saya berada dekat Sungai Buloh, saya ada di blok sana sebelum saya ada jumpa dengan PMS kita yang PMS lah. Dia setiap hari Sabtu dan hari Ahad, waktu solat Zuhur dan Asar, dia akan datang ke blok berkat, blok di mana semua tahanan SOSMA untuk solat lah. Okey, jadi bilik saya duduk ujung sekali. Duduk ujung sekali, saya akan bertemu dengan dia. Tapi saya di belantas, dia orang di bahagian bawah. Bila time solat tu, dia akan jadi imam. Kebetulan bilik saya ujung sekali, saya boleh ikut sekali lah untuk solat sekali. Okey, jadi bila Sabtu dan Ahad tu, saya ingat banyak bulan juga lah. Kata setiap minggu lah boleh dikatakan saya selalu berborak dengan PMS lah. Dan saya pernah sendiri tanya dengan dia, Datuk Sri tahu kita orang ni SOSMA, apa pendapat Datuk Sri? Dia kata SOSMA ni benda yang kata apa, mengarut lah. Okay, jadi dia kata apa jadi kita orang bayar lawyer apa semua, habis di mana? Dia kata ini semua sikit punya hal, tunggu bila kita orang jadi kerajaan. Dia sendiri cakap dengan saya, kawan-kawan saya semua dengar, tapi saya rasa terkilan sedikit lah. Mungkin dia sibuk ke dengan masalah negara yang teruk ke apa kan. Jadi bila dia naik sebagai PMS, dia tahu keadaan tahanan SOSMA yang ada kat dalam ni
nak dikatakan semua cerita Rahana Susma semua dia tahu. Dia mesti tahu ni. Sebab saya selalu sembang dengan dia, kalau dia kata tak kenal saya, masa saya sembang dengan dia tu, kita tak tahu nak kata apa lah. Tapi saya tu, setiap habis solat, dia akan bagi tazkirah, dia akan bercerita pasal apa yang dia buat dahulu, masa dia menjadi Menteri Pendidikan, masa dia jadi, masa zaman sebelum dia ditangkap lah. Dia pun ada cerita apa yang dia akan buat selepas dia akan jadi kerajaan. Benda tu setiap hari satu hari saya mesti dengar. Jadi bila benda dia dah jadi PM, lepas tu bila ada isu Sosma ni, saya harapkan dia orang kata apa, jadi telinga dan buat keputusan apa yang berlaku pada tahanan Sosma ni diberikan pengadilan daripada, sebab itu janji dia. Bukan saya nak kata saya buat cerita, tapi itu memang janji dia. Dia sendiri cakap depan kawan-kawan dia.